Alhamdulillah kita bertemu lagi. Kita telah diberi ruang oleh Allah Taala untuk kita hadir dalam tiga hadis. Kita ikut kitab Sunan Tirmizi. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Fadil Ustaz Sufian untuk seterusnya lah di majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada minggu lepas kita telah membicarakan tentang pembahagian hadis kepada hadis kursi dan hadis nabawi. Maka hadis kursi yang mana kita akan mengetahui bahawa Nabi meriwayatkan hadis tersebut, maknanya daripada Allah, lafaz daripada Nabi. Sedangkan hadis nabawi adalah hadis itu makna dan lafaz daripada Nabi SAW. Seperti lalu pada minggu ini kita akan melihat bahawa jenis-jenis hadis nabawi. Maka hadis nabawi diterbahagi kepada dua. Ulama-ulama membincangkan min haitsu sanad, di segi sanad, min haitsu qabul wa rad, di segi penerimaan dan penolakan terhadap satu hadis. Maka di segi sanad, pembahagian hadis terbahagi kepada mutawatir. Mutawatir mana periwayatan lebih daripada 3, dan masyhur diriwayatkan oleh 2 perawi, dan khabar ahad diriwayatkan oleh seorang. Itu di segi sampainya. Contoh, maka suatu hadis Nabi SAW sampai kepada kita daripada sahabat, dia diriwayatkan oleh berapa orang? Contoh 3 atau lebih daripada 3. Itu dikatakan mutawatir. Syarat pula tiap peringkat tu mesti lebih daripada 3. Itu dikatakan mutawatir. Dan mutawatir terbahagi kepada 2, lafzi dan maknawi. Lafzi ni cara lafaz mai daripada Nabi sampai kepada zaman-zaman yang seterusnya tu, lafaz tu memang tak berubah. Secara maknawi dipaham. Tapi periwayatan dia tu daripada satu contoh, kata orang yang lahir pada tahun 1975, 76, 75 satu peringkat. Peringkat tu lebih daripada 3 orang. 76 lebih daripada 3 orang. Itu dikatakan mutawatir sampailah kepada kita. Adapun hadis masyhur 2 dan khabar ahad 1 seorang. Maksud periwayatan tu maksudnya dalam ya, baik. Ya. Ada ni, awak siapa? Tak boleh cakap. Dah bagi tahu apa tu? Boleh. Okey, kita nanti dia tengok timbang saya tengok dia nak. Boleh kita cuba. Okey. Boleh insya-Allah kita cuba. Okey. Jadi khabar ahad. Maka kalau dalam berkaitan dengan akidah, maka kebanyakan majoriti ulama dia kata hadis mutawatir mesti diterima, dan hadis macam ahad ni maka dalam masalah akidah tu masih ada khilaf di kalangan ulama. Ada sebahagian yang kata perlu terima, sebahagian kata tak boleh. Khabar ahad yang hanya boleh terima adalah mutawatir. Itu di segi sanad, jumlah orang yang meriwayatkan hadis. Contoh lagi yang boleh kita nak bagi faham. Maka saya cerita kepada semua, kan? Maka semua ni meriwayatkan daripada Amir cerita daripada saya. Kemudian dia cerita pula kepada orang lain pun dalam jumlah yang ramai. Itu dikatakan mutawatir. Kalau contoh kata Ibrahim ambil cerita daripada saya saja, kata di Ketin ada anak gajah yang besar. Ketin anak gajah tapi besar. Kemudian dia cerita pula kepada Alung, anak gajah yang besar. Seorang-seorang itu dipanggil ahad. Jadi ahad ni seorang-seorang tu masih boleh
Dari segi sanad tu dia boleh masih orang tikai lah sebab seorang kan. Itu kita tak bincang dengan lebih ni lah. Kemudian dari segi penolakan dan penerimaan, dia ada makbul dan mardud. Makbul dia terbahagi kepada dua, hadis sahih, hadis hasan. Ini tak perlu dipetikai. Kemudian mardud ni dia terbahagi kepada dua jenis, dhaif dengan maudhu'. Di sini adalah perbahasan yang panjang, sama ada bolehkah kita kata penolakan itu secara mutlak ataupun bagaimana, itu nanti kita akan tunjuk. Jadi secara ringkas untuk hari ini mengenai ulum hadis. Kemudian kita sambung pada hadis kita, bab yang ke-48, babun ma jaa fi karahiyati fadli tuhuril mar'ati. Arwi hadzal hadis bisanadi muttasil an Syekh Muhammad bin Al-Banjari bisanadi muttasil ila Imam At-Tirmizi rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumin fi darin amin. Dalam masalah ni hukum nak cerita tentang makruh mengambil wudu daripada lebihan air yang digunakan oleh perempuan. Kita tengok bagaimana ulama berbahas. Maka hadis ini yang berbunyi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an fadli tuhuril mar'ah. Nabi melarang mengambil wudu daripada lebihan air perempuan, air mandi. Kemudian qala Abu Isa wa kariha ba'du fuqaha wudu'a bi fadli tuhuril mar'ah wa huwa qaul Ahmad wa Ishaq kariha fadla tuhuriha wa lam yaraya bi fadli suhriha ba'sa. Jadi dia kata lebihan, maksud lebihan ni dalam bekas satu timba ataupun satu ni, kemudian orang perempuan ambil menggunakan air itu, air semayang. Adakah boleh kita ambil itu, orang lelaki ambil untuk ambil air semayang pula? Tapi kalau orang lelaki boleh, kalau orang perempuan. Orang perempuan salah, orang perempuan menggunakan lebihan daripada lelaki. Tapi kalau perempuan menggunakan lebih daripada perempuan, itu tak menjadi masalah, harus. Jadi sebahagian ulama kata makruh, bukan tak boleh, tapi makruh. Jadi sebahagian yang lain kata boleh. Tapi ulama bahas pula, bagaimana dia kata bukanlah makna kata air yang telah diguna dan dibasuh itu tak, mana ataupun lebihan yang dibasuh nitik daripada tangan tu tak. Dia kata yang tu memang tak boleh. Tapi masalah yang boleh tu air yang telah diguna tu tapi tak bercampur dengan apa. Mana kata air yang masih yang mutlak lah, Lebih daripada 2 kolah lah. tak, yang walaupun dalam sikit tu, walaupun tak lebih daripada 2 kolah. Itu betul maksudnya. Kalau dia tahan air tu, Tahan air tu, lepas tu dia tuang sikit, dia ambil wuduk. Kalau wuduk yang di tangan tu tak masuk ke dalam bekas tu, maka ulama kata tu tak menjadi masalah. macam ni kot, dia cibuk kan, dia ambil, tapi dia ni, tapi dia tak jatuh ke dalam Tak jatuh dalam tu. so tu boleh. Itu mana kata ulama, mana kata dia kata boleh digunakan. Tapi walau bagaimanapun ada sebagian kata jatuh tak jatuh berdasarkan kepada hadis ini makruh. Itu dalam khilaf ulama, tak menjadi hal lah, tak menjadi masalah lagi. Ada hadis yang membolehkan. Jadi membolehkan. Lepas tu walam dia raya, kedua ulama tadi Ahmad dan Ishaq, dia tidak melihat bahawa su'riha ba'sa. Ni su'riha tu macam cawan, kongsi cawan. Kongsi cawan tu kan tak buat tak hukum dia tak makruh. Macam kita kalau di rumah yang dah kahwin kan, kadang-kadang cawan tu kongsi je kan. Itu tak menjadi halangan lah lelaki perempuan. Ini cerita adalah dalam hal rumah tangga lah. Jadi makruh tak makruh. Kemudian hadis yang ke-64, okey, selain daripada Ishaq dan Ahmad tadi, qala Al-Hafidh fi Fathri, Hafidh ni Ibn Hajar Asqalani. Apa yang baca kitab Fathul Bari itu dia tahu lah. Tak nama Fathul Bari, tak mau lebih ya. Sahahan an Abdullah bin Sarjis As-Sahabi
Wa Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib yang betul ikut luar, kalau ikut guru saya tu dia kata Sa'id bin Musayyib, tapi ikut bahasa tu Musayyab. Jadi kalau ikut orang mengaji hadis dia kena baca Musayyib, ta'adduban kepada Sa'id, sebab Sa'id marah orang baca Musayyab. Sebab Musayyab makna melempar. Jadi Musayyib. Dia kata man sayyaba abi sayyaballahu yaumil qiyamah. Siapa yang lempar bapa aku, Tuhan akan lempar dia di hari akhirat. Jadi ta'adduban kata guru saya, sebab kita baca Musayyib, tak baca Musayyab. Wal Hasan Basri annahum mana'u tatahhur bi fadlil mar'ah wa bihi. Mana kata ada ulama-ulama lain juga menegah, dia kata hukum dia makruh, tapi ulama lain bahagian lain dia membenarkan. Apa hadisnya? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yatawadda ar-rajulu bi fadli tuhuril mar'ah aw qala bi su'riha. Jadi itu mana khilaf di kalangan ulama, dia memahami hadis ni dengan maksud yang berlainan. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Tadi kata menegah. Bab yang ke-48 ma jaa fi rukhsati fi zalik. Boleh pula rukhsah. Rukhsah ni keringanan. Tadi tak boleh. Hadis yang berbunyi daripada Akrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ightasala ba'd azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin. Ightasala mandi sebahagian daripada isteri-isteri Nabi. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ni Maimunah. Maimunah isteri Nabi ya. Isteri Nabi banyak, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Maimunah, Juwairiyah, Safiyah. Jadi Zainab ada dua, Zainab Khuzaimah dengan Jahsy. Jadi Malih Al-Qibti. Semua isteri Nabi. Salah seorangnya adalah Maimunah. Jadi semua yang Nabi kahwin tu kebanyakan kalau kita tengok umur 60 ke atas. Kecuali Maimunah ni kalau tak silap dalam 36 waktu Nabi kahwin. Aisyah adalah anak dara. Yang lain tu semua adalah janda. Wassalam fi jafnah. Jafnah ni besen yang besar. Maimunah mandi tu dalam besen yang besar. Jadi fa'arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yatawadda minhu. Nabi nak ambil air tu untuk ambil wuduk. Tapi bukanlah makna Maimunah mandi dalam besen tu dah. Diceboklah. Jadi air tu berbakilah. Faqala maka Maimunah kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini kuntu junuban, aku junub. Jadi aku mandi junublah." Faqala innal ma' la yujni. Nabi kata air tak ada masalah, mana kata tak orang kata apa? Tak terjejas. Jadi tak terjejas apa? Walaupun hang junub, kau junub, tapi air tu yang kekal, yang baki tu tak bersih mutlak. Itu maksudnya. Jadi dengan ini bermakna bahawa hadis tadi dia menegah mandi ataupun ambil wuduk daripada bekas yang diambil oleh orang perempuan. Tapi hadis ini membolehkan. Jadi ulama menyatukan kedua hadis ini, menyatakan bahawa harus, tetapi bukan daripada air lebihan basuhan daripada tangan tu yang mengitik. Itu yang maksudkan. Ya. Kalau dalam baldi tu ada air yang kalau dia ambil wuduk, dia basuh muka kan, tapi dia ambil air lagi dalam baldi tu, dia guna tangan dia. So air dalam baldi tu mustakmal kan. Sebab tu dikatakan kalau sikit, kalau banyak tak apa. Kalau sampai 2 kolah. Ya, kalau sikit. Kalau sikit, sebab tu kita pada minggu-minggu yang awal tu kita kata kita niat iktiraf. Niat sebagai tangan kita sebagai penyebuk. Kita bila kita niat tu, anak gugurlah ayat tu. Jadi ayat tu, ayat baru baki tu tetap ayat mutlak. Hadis yang seterusnya bab yang 49, babu ma jaa annal ma'a la yunajjisu syai'. Ini nak cara tentang ayat ni, ayat sikit atau banyak, ayat 2 kolah dan sebagainya. Babun ma jaa annal ma' la yunajjisu syai'. Ayat tidak menajiskan sesuatu. Hadis yang berbunyi qabila
an Abi Sa'id Al-Khudri qala qila ya Rasulullah. Ada sahabat tanya kepada Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, ana tawadda min bi'ril buda'ah, adakah kami boleh mengambil air wuduk daripada telaga Buda'ah? Telaga Buda'ah ni satu telaga yang berada di, kalau tak silap, di Dar Bani Sa'adah, kalau tak silap lah, di tempat Khazraj ada satu telaga di Madinah lah, lebih tepatnya, yang bernama Bi'rul Buda'ah, wa hiya bi'ru yulqa fiha hiyadi. Hiyadi, telaga yang dilempar padanya, hiyadi ni pecah-pecah kain darah yang terkena haid. Jadi dilempar dari situ. Waluhumi al-kalbi wan natnu, dan daripada bangkai-bangkai anjing. Wan natnu ni kotoran, nanah lah, apa semua, ludah apa semua situ. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma' tuhurun la yunajjisu syai'. Air telaga tu bersih dan tidak menajiskan sesuatu. Menunjukkan bahawa air tu lebih daripada dua kolah. Jadi bila air 2 kolah, maka sekiranya ada najis dalam tu, tak menukar bau, rasa, warna, lagi satu lagi sifat dia, maka air tu tetap bersih. Mutlak boleh ambil air. Okey, dalam masalah ni kita nak bahas, ulama kata, takkanlah pada zaman sahabat ni pengotok sangat. Sedangkan mereka adalah zaman sebaik-baik zaman. Jadi ulama kata maksudnya bukan sahabat yang campakkan benda kotoran itu dalam telaga, tetapi air-air yang ada di sekitar kawasan tu membawa kotoran itu masuk dalam telaga. Itu satu tafsiran ulama, bukan sahabat buat. Karena apa? Karena sahabat adalah zaman yang terbaik, orang yang iman dia kuat. Takkanlah sahabat nak buat. Jadi untuk mengelakkan kita merasa perasaan kita menghina para sahabat, ulama kata air yang lain yang bawa masuk dalam telaga tersebut. Itu satu. Yang kedua, dia kata, makna kata air dalam telaga tu, sebab Nabi kata boleh guna tu, sebab air tu dia hanya bercampur sedikit saja dengan kotoran. Sebab tu dikatakan boleh guna, air tetap air mutlak. Dalam hadis ni apa dia nak bahas? Dia nak bahas tentang air. Kalau air tu 2 kolah bercampur dengan najis, tidak mengubah 4 sifat tadi, rasa, bau, warna dan sifat, maka air itu tetap suci, boleh kita mengambil wuduk ataupun mandi, ataupun dikatakan air itu air mutlak. Hadis yang seterusnya, minggu depan kena guna iPad lah, dikali kan lambat. Nanti hadis ni kita akan masuk bab makanan yang halal dan haram yang dimakan, binatang-binatang. Kita nak tanya pun, kangaroo boleh makan tak makan? Boleh tanya lah. Boya boleh makan tak boleh makan? Mana ni? Okey. Hadis yang seterusnya masuk juga bab air yang sedikit. Tentang nak cerita ayat sikit banyak ni, cukup 2 kolah dan sebagainya, masih mutlak atau tidak. Satu hadis lagi, qala an Ibnu Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yus'al 'anil ma'. Dia kata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya 'anil ma', tentang air, yakunu fil fulati minal ardi, yang duduk di kawasan jauh-jauh, duduk jauh kawasan padang lah. Wa ma yanubuhu minas sibai wad dawa, mana kata binatang buah dan segala binatang duk ulang-alik lah, duk pergi minum di kawasan tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma' kullatain lam yahmil khubusa. Kalau air tu 2 kolah, maka dia tidak dikira sebagai najis.
Sebab itulah kalau kita makna kata kalau kita ayat macam ayat tasik buat semua binatang tu, segala binatang tu makan buat semua, selagi tak mengubah 4 yang sifat tu, maka dia tetap suci. Tapi kalau kolam kita buat takungan kubahan tu tetap kali lah tu dengan bau. Tu kena ni lah. Kalau belah ikan pula lah tu macam no. Nanti kita masuk dia panggil pak. Tak lagi nantilah akan cerita. Okey, kalau mana kata air yang banyak 2 kolam, maka tetap suci. 2 kolam berapa? Macam mana kita nak kira 2 kolam? Macam mana? Kullah. Yang kullah tu saya cerita tu mesti daripada satu kolah tu dia mana ada berapa? Kalau 2 kolah 5 kirbah. Lebih kurang 1 kirbah tu, 1 kirbah sekok kambing ni. Sekok kambing biri-biri tu buang semua, isi samak semua, dijek balik, abuh dalam tu, itu dia berkira 1 kirbah. Okey, kulah berapa? Sama dengan 250 ratlan gelen Iraq lah, Iraqi. Maka bersamaan berapa? Bersamaan dengan 95,625 kilo. Tak tahulah tukar pilah kepada mm. Berapa? Tak tahulah orang matematik. Tak boleh ada tak? Itulah kulah. Kemudian nak kira persegi dia, tu tak pandai. Kalau ikut Tuan Ibrahim kita, dia boleh convert lah. Itu dikatakan kullah. Jadi 2 kolah kali tengoklah. Baik. Jadi qala Abu Isa ni Imam Tirmizi lah. Wa huwa qaul Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq qala idza kana ma'kulatan la yunajjisu syai' ma lam yataghayyar rihuhu aw ta'muhu. Selama mana tak mengubah bau ataupun rasa. Qalu yakunu nahwa min 5 qirabi. Mana kata 2 kolah tu sama dengan 5 qirab. Qirab ni jamak daripada qirbah. Qirbah 1, qirab jamak. Jamak ni orang panggil plural. Jadi qirbah singular. Jamak taksir. Ini jamak qirab jamak taksir. Dia dalam bahasa Arab dia banyak jamak muannas salim, jamak muzakkar salim. Jamak muannas salim macam muslimat, tu jamak muannas. Kalau jamak muzakkar muslimuna. Jamak muzakkar salim. Lima kira beg tu lah, beg kambing tu sama dengan 2 kolah. Jadi sama 2 kolah lebih kurang dalam 250 gelen. 250 gelen. 250 gelen tu 1 kolah. Di 2 kolah 500 gelen. 500 gelen maknanya 95,000 yang lebih tadi double. Itu dikira dengan berapa liter pula? Banyak lah senang je. Banyak. Senang liter. Okey. Ada soalan? Sebelum kita masuk yang seterusnya. Ada soalan. Tadi Ustaz cakap pasal apa? Yang hadis masyhur tu dari segi akidah kita boleh pakai? Dia khilaf di kalangan ulama. Jadi kita dalam masalah akidah penerimaan ni, kita kena terima hadis yang mutawatir. Sahaja. Sebab akidah ni dia satu je. Tak boleh secara zanni memahami. Dia bilang mutawatir ni dengan jumlah yang banyak, yakinlah. Mutawatir ni sesuatu kena yang yakin. Kalau orang cerita kepada kita satu benda, satu masalah, semua cerita benda yang sama, kita yakin tak? Kita yakin. Dalam akidah kita kena menerima dengan penuh keyakinan.
Walau bagaimanapun ulama-ulama berbahas lagi lah. Itu di kalangan istilah ulama. Jadi kita ambil yang pendapat yang kebanyakan ulama lah. Contoh macam masalah, sebab tu orang boleh fikir masalah azab kubur. Azab kubur dia kata hadis tu adalah hadis ahad. Tapi ulama bahas balik. Dia dikuatkan dengan hujah-hujah yang lain lah. Itu kita pernah ngaji dalam akidah pula lah. Nanti akan datang ni bab azab kubur. Sekali nanti ada yang belakang ni. Kemudian ada yang mana kata bukan boleh ditolak tu hadis ahad tu pun dah. Bukan masalah ditolak di segi penghujahan tentang masalah akidah. Contoh macam kiamat apa semua dalam Quran mutawatir lah. Quran mutawatir. Okey, babun ma jaa fi karahiyatil bauli fi ma'ir raqid, fil ma'i ar-raqidi. Tegahan daripada kencing di dalam air yang raqid, air yang takung, tak mengalir. Air yang takung contoh dalam bekas kan, saya kita pergi kencing dalam tu, ataupun dalam swimming pool, air lebih daripada 2 kolam. Lagi masuk dia. Ini masalah sebut sekolah ni. Memang tak sebut, tapi bahasa ulama. Jadi kencing dalam swimming pool tapi air lebih 2 kolam. Swimming pool tu lebih daripada kolam. Bau tak? Tak bau, tak rasa apa semua. Dia kira lah tak ada masalah lah. Nah. Ambil air. Ada yang bunyi qala la yabulanna ahadukum fil ma' daim thumma yatawadda minhu. Jangan kamu kalian kencing dalam mak yang daim, yang tetap, thumma yatawadda. Kita ambil wudu dalam bekas. Contoh di sini ulama kata ni bekas kecil, tapi kalau besar tak jadi masalah. Kalau dalam tasik tak jadi apalah, tak bagi bekas lah dengan kencing yang sikit. Ini masalah dalam botol kan, semua daim. Nah, itu kencing dalam benda yang bertakung. Tapi dengan syarat tak lebih daripada 2 bola. Okey. Hadis yang seterusnya, babun ma jaa fi ma'il bahri annahu tuhur. Ini yang orang tanya ni, orang pergi mengetam, dia nak semayang, tak ada ayat baik lah. Dia kata boleh tak ambil semayang daripada ayat masin. Inilah dalil dia. Kita pilau, ambil ayat semayang daripada ayat yang masin boleh. Ayat laut tu masin kan. Ma'al bahri annahu tuhur. Bersih lah. Hadisnya yang berbunyi, Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra. Seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, lelaki tu nama dia Ibnu Bashkuan. Nama pelik sikit. Dah? Jadi sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah inna narkabul bahra. Kami naik sampan lah di lautan. Narkab al-bahra wa nahmilu ma'ana qalil min al-ma'. Kami bawa sikit air untuk air yang bersih untuk minum. Fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau kami mengambil wuduk daripada air tu kami dahaga. Fa ana tawadda' min ma'il bahri. Boleh kami ambil air semayang daripada air laut? Sahabat tanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa tuhuru ma'uhu. Bersih airnya, hilla maitata, maka halal bangkai dia. Ini kita nak pembahasan tentang makanan di laut ni. Benda apa yang boleh dimakan, benda bangkai apa yang tak boleh dimakan ni. Faham tak? Tuhuru ma'uhu, bersih air, hillu maitata, maka halal bangkai. Halal bangkai ni dibahas ulama-ulama bahas mana kata ikan as-samak, samakun. Jadi ikan yang mati sebab tu tak ada dosa sembelih. Ada orang tanya yang minggu yang lepas dia kata ikan kena sembelih kan? Inilah jawapannya.
ikan tak boleh sembelih. Kemudian ulama bahas pula di sini. Dia kata di kalangan mazhab, dia kata Hanafi, dia kata yang halalnya ikan saja, lain tak halal. Pula benda-benda lain tak halal ada dalam laut. Mai Imam Malik, dia kata boleh semua. Mai Ahmad, dia kata katak dengan buaya saja, adifdak dan timsah buaya. Kemudian Imam Syafi'i, dia kata dua alam, benda yang hidup dua alam macam kura-kura, telur boleh makan, penyu, telur boleh makan. Tapi tuan dia tak boleh makan sebab dia hidup dua alam. Kemudian ada ulama lagi, dia kata halal, semua halal melainkan kalau sekiranya di atas darat ni tak halal, maka dalam laut pun tak halal. Atas darat khinzir tak halal, anjing laut tak halal. Anjing tak halal kan? Maka dalam laut anjing laut ke khinzir laut ke semua tak halal. Dia pilih tu. Jadi benda-benda tu adalah khilaf ulama. Kita tengok Wahab Zuhaili cakap apa. Jadi dia kata dalam bab at'imah, dalam bab makan, boleh nampak yang terbahagi kepada hukum makan benda-benda ni terhadap, dia kata halal, makruh, haram. Kita tengok. Ini daripada nabat. Nabat ni tumbuh-tumbuhan, kita tengok yang hayawan. Okey. Wa ammal hayawan, adapun binatang, fanau'ani, dua jenis. Ma'i, binatang di dalam air, wal birri. Birri ni binatang atas darat. Ikan biri-biri. Nazkur huna al-halal wal haram biikhtisar. Kami cerita dengan ringkas. Wa nahilu bitafsir ala bahs al-hayawan az-zabih fi az-zaba'i was-sayd. Okey. Amal ma'i, adapun binatang yang hidup dalam air, fa yahillu minhu as-samak biittifaq. Maka ikan ni semua di kalangan ulama dia sepakat bahawa halal, tak ada tikai. Mainlah ikan bau, ikan pari ke, ikan paus ke, jangan tanyalah lepas ni. Jerung tu halal tak halal, nak makanlah. Sebab semua biittifaq. Jerung, siapa bisa makan jerung? Tak. Ikan lumba-lumba, jangan tanya ikan lumba-lumba. Just isamak umum. Lepas tu ataupun dugong. Dugong dia ikan juga. Illa tafi minhu fala yahillu 'inda al-Hanafiyyah wa yahillu 'inda ghairihim. Wa kariha Malik khinzirul ma'. Mazhab Malik, dia babi laut dia kata makruh, dia tak haram tak? Babi laut. Ada babi laut? Ada. Anjing laut ke? Babi tuk dalam laut. Okey, wa mu'tamad 'inda al-Malikiyyah anna al-khinzirul ma' wa kalbul ma' mubah. Jadi mu'tamad dalam mazhab Maliki kata semua boleh. Atas nama khinzir ke apa semua dia duduk layak, dia boleh. Ada ulama yang menyamakan anjing laut dengan anjing yang darat. Adakah kalau kita buka pada ulama tu, kalau kita pegang dia, adakah haram sama dengan anjing yang darat? Itu yang nak bahas mana kata dalam mazhab Maliki tak sama lah. Kalau Syafi'i pun dia tak kata ni, tak sama. Yang khinzir tu khinzir di darat saja. Family dia. Nama pun lain lah. Dia nama lain. Macam kuda laut kan. Kuda tak ada kan. Dia bagi. Tak boleh. Okey. Yang seterusnya dia kata wala yahillu aklu difda. Maka tidak halal makan katak. Anda jumhur, di sisi majoriti ulama, ghair al-Malikiyah, melainkan Maliki. Mazhab Maliki kata katak boleh makan. Sebab tu di Indonesia je jangan heran. Mau katak apa? Indonesia. Indonesia. Kau Di Indonesia makan sebab ada dalil daripada Maliki. Jadi kita nak tikai di pun Maliki ada apa? Maliki boleh.
Difda, dia panggil katak dalam bahasa Arab, dia panggil difda. Linahi Nabi sallallahu alaihi wasallam akal difda. Walau halla akaluhu lam yanhu an qatlihi. Wa abaha malika akul difda id lam yarid nas bi tahrimi. Kita apa? Mana kata dua ni kena ingat ikan semua ulama kata sepakat boleh. Tak ada tikai. Semua jenis ikan. Kemudian masalah khinzir, anjing laut, babi laut ni Maliki kata mubah, harus. Siapa nak makan-makan. Kata Maliki kata boleh. Hak lain kata tak boleh. Jumhur kata tak boleh. Jadi jangan nak makanlah benda-benda pelik tu. Jadi bila kata itu, ada kawan saya di Mesir dulu, musang pulut. Musang pulut, jadi dia pergi beli. Dia bawa balik rumah, musang wangi tu kan. Wangi kalau bunyi. Sembelih tak? Bangang. Dia buat ke tak? Betul? Nampak? Orang Indonesia juga. Melayu. Tu tak apa. Dia pegang Tapi masalahnya. dia makan buah. Musang makan buah. Sebenarnya Orang yang ikut mazhab Maliki bila mereka kata dia sembelih. Tak. Nak melihat dia tengkok. Dia mana kita benda yang hidup di ayam ni dia tak sembelih lah. dia boleh tukar masalah tak? Sekali-sekali. Maknanya nak akal. Tanya kamu. Masalah ni salah. Tanya. Boleh tak? Kalau tanya nak makan pun dia kata aku pegang mazhab Maliki. Ya. Kalau kita nak bermudah-mudah untuk meringankan benda tu untuk semua nak ambil ringan, dia jadi pasif. Contoh nikah tak ada saksi, kan? Kita ambil Hanafi. Kemudian dalam masalah lain pula kita ambil ni. Dalam masalah contoh nak makan mudah kita ambil Maliki. Semua ambil yang mudah-mudah. Tetap buat rokhas tanpa ada sebab musabab, maka banyak ulama kata fasik. Kau dia fasik, ha? Jadi kena ada sebab lah kalau nak tukar Ustaz. Darurat lah. Darurat. Macam kalau di Mekah suami isteri Ramai. dia tak lihat masalah. Okey, itu Al-Ma'i. Ayat kan. Wa ammal birri, di bir ni darat, benda-benda darat. Jadi ayat tu habis lah, kecuali ingat benda yang berbisa, yang beracun, yang makan benda bangkai, yang bertaring apa semua tu dalam mazhab Syafi'i tak boleh lah. Dan katak pun sebenarnya katak racun kan. Katak racun, sebab tu dalam Syafi'i tak boleh, sebab dia beracun. Kemudian dia makan benda-benda yang kotor. Fa yahrum minhu aklul maitah, kita makan bangkai haram, wadam makan darah. Tak boleh makan darah. Kecuali fiudah hati. Dahulu Hati. Darah tak boleh. biasa dengan ibu. Tak boleh. Walahmul khinzir, daging babi, wama uhilla li ghairillah, melainkan benda yang halal dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Wal munkhaniqah ni yang kena cekik, mati cekik. Wan natihah, mencucuk lah. Wa maquzah ni pukul. Tak sembelihkan benda tu, dia tak halal dimakan. Al-mutaradiyah ni binatang yang jatuh ke tempat tinggi, mati kita, kena belah muka kita, accident, mati kita ambil makan tak boleh. Syarat dia kena sembelih. Kalau yang hati tu darah tu kena masak dulu ke makan mentah dulu kan? Makan tu ikut suka. Yang ni dia kata boleh. Dia kalau lalu tu makan kan. Makin pelik lah sini.
Okey, wa yahrumu aklul hayawan al-muftarisah. Kita haram kita makan binatang yang muftaris ni, yang binatang berbuah, singa, buah, harimau, gajah. Kazibi, seperti zibi serigala. Wal asad wan namir. Asad, singa, wan namir ni adalah harimau. Ada jumhur. Wa qala Malikiyah yang makruh. Maksudnya kita boleh makan harimau semua. Sedap punah dah. Boleh makan. Allahu akbar. Kama yahrumu aklu tuyur al-jariyah kas-saqar wal bazi wan nisri. Jadi seperti mana haram makan burung yang jariyah, makan yang jenis moyak, yang erang ataupun lam semua dia jenis cekak tu, makan jenis koyak tu. Semua tak boleh makan Wa qala Malikiyah ya mubah. Maliki kita boleh makan tak? Melainkan dia kata illa wat-wat. Melainkan ni bukan was-was. Wat-wat ni apa nama Batman? Apa Malikiyah kata benda-benda lain pun boleh makan. Jumhur tak boleh. Benda-benda tu Malikiyah kata mubah, dia kata harus makan. Itu pun dia kecuali juga lawak boleh makan. Fa yukrah akluhu 'ala rajih. Itu pun ada di kalangan Malikiyah kata makruh juga nak makan. Apa maksud rajih? Rajih pendapat yang terpilih. Nah, wa yahrum aklul kilab, anjing haram. Wal hamir ahliyah wal bagal. Hamir ahliyah keldai tak boleh makan. Bagal ni dia beranak antara kuda dengan keldai, keluar anak dia nama bagal. Orang panggil bukan tut, orang apa? Orang panggil apa tu? Dia ambil benih ni dia panggil apa tu? Kacuk kan? Kacuk tu dia panggil bagal, keluar bagal. Hamir ahliyah ni kuda, bukan kuda ni keldai. Keldai ni sebab haram makan tu sebab ada hadis Nabi Li'anal kalb minal khaba'is. Kena kancing ni daripada benda-benda yang kotor. Bidalil liqauli sallallahu alaihi wasallam al-kalbul khabith al-khabithu tamanu. Jadi binatang anjing itu adalah khabis. Wal mu'tamad 'ala al-Malikiyah anna al-kalb al-insi makruh. Makruh juga. Malikiyah dia kata anjing yang jinak tu makruh makan. Anjing yang jinak. Anjing yang jinak tu makruh. Orang kata kalau yang liar tu boleh. Oh, yang comel-comel lah. Yang jinak tu yang orang belah tu. Insi. Wa anna kadbul ma' mubah. Anjing laut harus. Kalau maksudnya dia boleh makan anjing liar, agama tak haram. Mereka tidak perlu Maliki tak boleh sama anjing babi. Babi kena anjing tak. Kawasan mana yang banyak ikut mazhab Maliki Pakistan dan Hanafi. Maliki itu sebelah jauh Maghribi, Maroko. Macam Saudi apa Ustaz? Saudi dia sebenarnya dia Hambali. Kalau ikut Hambali, tapi setengah daripada fahaman dia tu dia tidak bermazhab, tak pegang kepada mana-mana mazhab. Tapi dia tak berpegang kepada mana mazhab, tapi dia paksa orang untuk ikut pendapat dia. Kalau macam kena pegang mazhab juga. mazhab dia lah. Mazhab dia. Dia banyak Saudi. Saudi itu banyak Salafi. Yang kata Salafi pun ataupun kita kata orang udah Wahabi lah. Tapi dalam Salafi ataupun Wahabi ni banyak puak juga yang terlalu ketat, yang terlalu orang kata puak ekstrem. Banyak juga. Yes. Susah lah kalau kita nak bincang empat taifah ni. Okey. Wa yahrumu saya ikut dah. Kita main merek ni. Wa yahrumu aklul hasyarat, kita habiskan yang ni dulu. Wa yahrumu aklul hasyarat al-ardi
haram makan hasyarat ni, macam benda-benda yang melata ataupun serangga-serangga. Kal aqrabi, aqrab ni macam kalajengking, haram kan sebab dia bisa. Wa thu'ban, ulat, tak boleh makan. Wal fa'rah, tikus. Wal nam, nam ni lebah. Wal namlu bukan lebah, semut. Wal nahlu, lebah. Lisum miyatiha, kerana bisa dia. Wastikhbar attiba'i salimah laha, dia benda ni dia buruk lah, jelek, sebab tu kita tak boleh makan. Wa yahrumu al-mutawalid min ma'kul wa ghairi ma'kul kal badal mutawalid min hamir wal khayl. Haram kita makan benda yang dilahirkan di antara kacukan, benda yang binatang yang boleh makan dengan tak boleh makan, kita kacuk keluar jadi binatang. Contoh bagal, dia antara kaldai dengan kuda, keluar jadi bagal. Bagal ni nama bagal lah. Bagal ni dia besar sikit daripada kaldai, dia kecil sikit daripada kuda. Di tengah-tengah, haram kita makan barang yang dilahirkan di antara binatang yang boleh dimakan dengan tak boleh dimakan. Ya, kemudian waqala al-Malikiyah yubah bizakati akl khashash al-ardi ka'aqrabi wal khunfasa wa banati wardan wa jundabi wa namli wa du'bi. Tapi Maliki kata boleh makan benda yang disembelih. Kemudian benda yang makan khashash al-ard ni seperti akrab, kalajengking, khunfasa. Khunfasa ni macam kabur je. Wa banati wardan lebih kurang macam tu lah. Wajun dabi ni tak tahulah makna apa. Binatang macam mana. Wa namli, semut pun boleh dia kata, harus. Waduk, duduk dia ni ulat, ulat-ulat dalam pokok. Tak sagu. Harus. Okey, wa yubahu aidan aklul hayyah, dan harus juga dia kata makan ulat. Amina samiha, yang selamat lah daripada bisa dia. In zabihat bihalqiha, kalau dia disembelih dan dilapah. Disembelih di halqum lah, dan dilapah semua boleh makan, buat sihat daripada bisa dia boleh makan. Itu Maliki. Mazhab lain tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia kata dalil tak ada yang nak mengharam. Kalau nak haram mesti ada dalil. Ulama lain dia kias terhadap dalil. Itu yang jadi punca berlaku perselisihan tu. Kita guna 4 dalil, kias, Quran, sunnah, kias, ijma'. Kuda boleh tak? Kuda boleh. wa yahilu aklul khayl bi anwa'iha al-asilah wa ghayr al-asilah 'inda Syafi'i wal Hanabilah. Boleh. Di segi Syafi'i boleh, kuda boleh makan. Lagi apa lagi? Dalam ni Tapi Hanafi kata makruh kita makan kuda. Tapi wa masyhur 'inda Malikiyah tahrim. Maliki kata haram pula makan kuda. Wallahu a'lam. Okey, wa abah al-Syafi'i wa Hanabilah aklu ad-dabbi wad-dabu'. Makan dab. Dab kan? Dab kan? Wad-dabu'. Wa 'inda Syafi'ah wa 'inda Syafi'iyah. Was-sa'la. Sa'la ni musang. Boleh pula musang pulut. Boleh makan. Wa haramahul Hanabilah, tapi Hanabilah kata tak boleh makan. Tak dari tanya hitung apa. Ha? itu jadi itu. Minyak. Makan Makan jenis kecil. Ustaz, kalau tak ada mungkin mantul Dia kacukkan kan. Tak ada yang produce. Tak ada produce. Bawa tu bahasa Melayu apa?
Baru pas bayu, English and Mue. Sebenarnya Mat. Ibu English je. Mue, M-U-N-E. Okey dah. Wa yubahu akl anak wal jarak. Boleh anak boleh makan, jarak belalang boleh makan. Jarak. Okey baik. Wadudu wahdaha yahrumu 'inda ghairi malikiyah. Ulat yang dalam akak kayu apa semua tu, Maliki kata boleh, jumhur kata tak boleh. Lakin adud al-ta'am wal fakihah boleh makan. Wal hubub. Kalau ulat yang duduk dalam makanan tu, ataupun ulat dalam buah tu, atau ulat yang duduk di daripada biji-bijian tu, boleh makan. Semua ulama kata boleh makan. Biji-bijian, beras, gandum, bali yang muncul dalam tu hasil daripada beras tu boleh makan. Jadi tak perlu geli lah, masak sekali. Kalau tak geli lah. Kalau makan setengah. Kalau makan kedai kan. Sayur tu ada ular tak ada? Sayur termasuk dalam sayur buah. Makanan. Ya. Dia boleh semua. Siapa lalu lah. Wadud al-khal, macam cuka lah ataupun kita peram kan. Makanan tu keluar ulat kan. Cikgu orang buat ikan bekasam tu. Budu. Ulat dalam budu. Makan mudah di gigi. Tapi Syekh Wabah kata kalau lah, orang kata apa lalu lah, kita tak lalu dulu. Dia kata tak sama makan lah. Sebab tu setengah-setengah tu kalau kita goreng tu keluar lipas duduk dalam minyak kan. Oh, lipat apa? Bring it to another level. Sebab tu kangaroo boleh makan tak? Kalau ikut Syekh Marbawi, kita tak diketahui halal haram. Syekh Marbawi ni atau ulama Melayu yang terkenal lah, tidak diketahui halal dan haram. Jadi kalau kita ikut fatwa ulama semasa ni, dia membolehkan. Sama ulama di Israel ni dia membolehkan kita makan kangaroo. Try tengok pergi belah tengok rasa keren. Jadi tak? Ya dah? Syafiq, kerja Syafiq. Daging buaya daging buaya kalau ikut Maliki boleh makan? Boleh. Maliki boleh? Jadi kuda. Cili kuda. Dan anjing jinak. Jadi rasanya nanti kita akan sambung. Allah Subhanahu wa taala alam. Dari yang mengaji kita membolehkan pun tak ada kan? Tak ada cuma dia kita ambil macam kita atas tebal Quran tinggi 5 rakaat Quran itu lah. Itu kita ramai. Bukan tak biasa. Tapi ayat yang pasal orang guna tu dia memaksimalkan ni. Maksudnya tak tahu lah benda-benda tu. Dia dalam Mujarrabat Khazanatul Asrar itu cerita-cerita pengalaman ulama itu. Macam doa pagar Allah semua Nabi bukan ajak pun. Ayat-ayat Quran dia buat pagar Allah semua dibaca pagar Allah. Itu sampel boleh faham. Tak ada pun. Tapi kadang-kadang orang tahu mungkin ulama tu dia dapat ilham gitu je. Dalam pengalaman Itu sejarah dia. Sejarah baru ni. boleh? Sejarah ni baru dah. Dinding Abu Akif. Jom. Syafiq dulu. Hang jadi program bida. Jadi program bida. Saya tak dengar. Nak tidur sana kan mana? Okey tak Di depan tu ada camp. Camping kan? Apa nak pergi kerja dulu? Kita dekat Australia ni. Tapi kita kena kumpulkan betul lah tadi banyak buku pula. Ataupun kalau ada info camping lah tak ada masalah. Bawa kami tak apa. Kita naik camping bawah. Balik lunch. Segeledek kan. Kita sampai dunia tak lagi tak? Yang mana lagi
40 minit. Ni apa yang Dia sampai pun bagi benda. Kalau tak nak dia benipi je. kita orang nak masuk Saya pun. Bagi bang. Ni tak nak lagi, Mat. Mat. Mula pilih Apa Nation of Islam kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi khulasa kesimpulannya berkenaan dengan binatang-binatang yang halal dimakan tu atau diharam tu, maka Dr. Wabah Zuhaili dia menyatakan bahawa dalam mazhab Maliki awsa' mazahib fil ibahah al-atimah. Dia kata mazhab Maliki merupakan mazhab yang luas, memberi keluasan yang terlalu luas dalam masalah makan kepada binatang dan minuman. Maka dia kata mubah di sisi Maliki ni yubah halal ikhtiyar aklan aw syarban kullu ta'am tahir. Setiap benda yang tahir dia kata wal hayawan bahri walau adamiyan wal khinzir wa in kana al bahri maitan wa tayru bi jami' anwa'ihi walau kana jalala. Dia kata harus tu boleh makan tu semua burung walaupun kan jalalah yang makan bangkai ataupun kotoran lah, macam burung kan, ataupun yang makan najis. Burung dia ni macam Burung tekuk panjang tu kan. Vulture. Auza mikhlabin, yang ada mikhlab ni macam yang ada macam taring lah, mikhlab. Mikhlabin atau yang buku jenis tu lah, macam helang-helang. Kalbazzi wal iqabi wal rakham illa watwat. Kecuali mazhab Maliki kelawak tadi. Watwat. Tapi fa yakrahu akluhu ala rajul. Tapi makruh juga. Apa nak makan kan? Wa ni'ami, binatang yang jinak seperti ibil, bakar, ghanam walau jalalah, itu boleh lah. Jadi walau benda-benda yang jinak seperti lembu, kerbau, semua tu walau jalalah, walau makan benda kotor tu boleh makan. Maliki. Macam ayam kampung kan? Ayam kampung sesuatu orang tak makan. Bahkan hukum dia makruh kalau kita makan sebab yang makan tak najis. Yang apa? Ayam kampung kan makan najis. Dia batuk-batuk kan. Wal wahshi ghairul muftarash, tapi binatang yang liar bukan yang jenis pemagin. Kal ghazal, seperti ghazal ni kijang. Bukan ghazal kijang. Wal himar wa yarbu. Himar, kaldai, yarbu ni dia macam di kaki ni, kaki depan panjang, kaki belakang pendek. Wa khuldu, tak tahu binatang apa. Wabru. Dia binatang kita tak bisa tengok tu susah. siapa makan tu? Yarbu. Kalau kami depan panjang macam kendu pendek. Wabrun dia kata atas pada yarbu. Tapi macam anak. Nak tahu? Oh, tiku. Tiku Belanda. Tengok. Dia kata yarbu dabbah, kalau ikut Wabah Zali, rajlah ha atwal min yadayh. Mana kata kaki panjang daripada tangan, kangaroo. Khuldu macam mana je Ustaz? Ha? Panjang. Pada tangan. Kha lamdan. Macam mana Ustaz dia punya definition ni? Definition dia kata yarbu ni kaki dia lebih panjang daripada tangan. Binatang apa yang kaki lebih daripada tangan? Kaki ni tangan. Tak ada yang Oh, kaki belakang panjang lah. tak, kaki dia ada 4 kaki, betul? Tapi kaki belakang ni panjang daripada yang depan. Jadi kalau kangaroo pun sama lah kan? T-Rex tu. Tapi kita nak istilahkan kangaroo. Ataupun ni mana? Ha ni, khuldu ni macam ni. Dia macam warna, bukan warna pek.
Oh ni tiga mondo. Tiga modal. Ha. Yang Tengok yarbu pula yarbu. Ya bawa kita tengok. dia rubuh. Tiga mondok. Tiga modal ke? Mol. One pack. Mol depan hamster. Hamster. Kantoi tengok. Ya Rabb. Ya Rob bawa ain. Ada yang tunjuk. Aku geli. Depan apa? Hamster. Itik kan. Tidak seperti syah. Ada. Ikut terbang. Yarbu. Ini bukan kot. Yarbu satu lagi. Mana? Ya Rob bawa ain. Oh dia betul harap kan. Itu tu wat-wat. Wat-wat ni kelawar. Itu ke keluar. Oh dia macam tikus juga. Kita tengok Ini Eh, sugar glider. Jerbu. Sebelum Oh, dia lebih kurang. Kalau dia macam tikus lah. Jadi benar-benar tu. Kurang. pokok. Cuba translate ada. Translate. Tu apa ni? Translate pi Jepun jadi Pikachu. Gerbil. Hamtaro. Garbu. Ini garbu. Pelik dengan tinggal apa ni? Itu je yang Kita tengok mana. paling makan. Lepas tu wabru. Wabara. Apa binatang? Oh. Macam mana kata kilo? Saya saja. Wabah. Wow, wabu. Roba. Robaya. Azul bro. Wow, Robaya. Jadi yarbu, khaldu semua ni arna, kumfus, darbu, jadi semua ni binatang-binatang yang sama jenis macam tikus juga lah. Rodin. Tak tahu lah jenis-jenis dia. Rotate. Kemudian wa yubahu aidan hawamul ardi ka khumfasa macam kabur itu. Kabul. Wa banatu wardan wa jadda wa namlu wa dud. Was-was semua tu boleh. Benda tu boleh di segi mubah, di segi maliki nah. Haram, makruh bagi dia tu seperti dubu, saklab, zibun, segala semua benda tu adalah makruh, tapi boleh makan, cuma makruh. Kemudian lahmul jalal ni jalal binatang yang makan bangkai ataupun binatang yang makan kotoran. Benda jalal ni, jadi makruh Taman dulu. ikan. Taman dulu. Dia makan dulu. Ini ikan semua boleh. Dulu tahu tu. Macam racun tak boleh lah. Kamu dukang. Oh, mau peluk. Macam ikan duri. Okey, secara kesimpulannya bahawa dalam mazhab Maliki dia lebih luas. lebih luas daripada mazhab-mazhab lain dalam masalah makanan binatang-binatang yang halal dan tidak halal dimakan. Maka yarbu tadi bukan kangaroo nah, kangaroo lain nah. Okey, kita tengok sikit data kul ikhtalafal ulama fi hal ghairi samak min dawabil bahri ka Hanafiyah yahrum aklu ma siwa samak. Dalam binatang yang ada dalam laut, mazhab Hanafi dia haramkan semua melainkan ikan. Ahmad yukal kullu ma fil bahri illa difda' wa timsah. Mazhab Ahmad dia kata halal semua binatang dalam laut, dalam air kecuali katak dan buaya. Maliki menghalalkan yubah kullu ma fil bahri, semua binatang dalam laut semua halal, ketam, ikan, sotong, semua tu, buaya, katak semua ni. Bisa. Anjing laut semua ni kan. Dia kata wazahaba jama'atun ila anna ma lahu nazir min al-bi'ri yukalu naziruhu min al-hayawan bahri. Dia kata sama darat halal, haram di darat, maka haram di laut. Seperti contoh bakarul ma',
Kerbau ayam. Kau dah badak ah. Mana air kot. Wa nahu la yukal ma la yukal naziruhu fil birri. Seperti kalbul ma, seperti anjing air, wa khinzir ma. Babi air. Babi air lah. Ada yang babi air tu ada macam kalau kat Indonesia that's like babi air dipanggil wombat. Sebab ada wombat yang duduk kat tasik-tasik tu. Tak silap tu babi air. Oh itu. Kau tak silap lah sebab Kau salah tu silap. kalau silap Amin lah. Amin beritahu. Babi air. Air babi. Indonesia ni tak babi air. Search. Image. Gitulah keadaan di antara pandangan ulama. Seterusnya hadis seterusnya babun. Ada soalan tak tentang makanan binatang-binatang yang halal dimakan? Kita tak boleh makan buaya. Tak ada. Semua. Tupai kita dalam mazhab kita tak boleh. Yang orang makan tupai tu mazhab ni mazhab Maliki lah. Selalu dia tarik. Sebab dia ada macam liak, muftarish. Liak tapi bukan muftarish. Binatang yang walaupun tak makan pemagi tapi dia nanti kira istilah binatang yang liar. Buas kan dia. Bukan liar. Babi. Ada yang liar tak ganas kan. Walaupun dia makan buah. Tu patung. Kalau dia serangga. Dragonfly. Kalau ikut ni tak ada masalah. Tapi tak boleh. Kalau ikut selain daripada benda-benda yang beracun apa semua tu beracun tak beracun lah. Parent tak gambar kan. Lagi buat tupai. Tapi kita makan lah benda-benda yang boleh makan banyak ni. Hijang, kancing apa semua tu. Tumpeng makan. Nak makan benda pelik-pelik tu siapa kan. Exotic. Tapi bagi tanya boleh makan tak boleh makan. Kita sembelih bagi makan tak makan. InsyaAllah. Saya tengok hati tu kan ada macam daging kata kalau daging tu ada darah tak boleh makan. Tak sebab hati tu kalau kita tengok orang-orang dulu negara sejuk memang dia makan hati mentah-mentah. Dia daging. Dia nak panas kan. Dia hati tu dia dah Dah darah lah. dia dah makan darah. Yang dibolehkan. Jadi memang boleh makan mentah-mentah lah kan. Yang boleh. You tak kira. Tak kira makan mentah-mentah dia benda tu sembelih kan. Melek. Cuma jangan darah yang mengalir ya. Yang tak boleh. Kemudian binatang cuma kita sembelih tapi masih ada saki-baki darah dalam tulang tu, itu dimaafkan. Baik, maja'a babun maja'a fi tasydidi fil bauli. Masalah tentang amalan keras tentang mas kencing. Ini kena jaga. Hadis yang berbunyi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala qabrain. Nabi lalu lintas di dua kubur. Faqala innahuma yu'adzaban. Kedua-dua tu diazab dalam kubur. Wa ma yu'adzabani fil kabir. Dia bukan diazab kerana dosa besar. Nabi kata amma haza fakana la yastatiru min bauli. Dia kata yang ni diazab bukan sebab dosa besar tapi kerana dia tak yastatiru min baulihi, mana kencing basuh tak sempurna. Basuh tak sempurna. Jadi oleh kerana tu dia diazab. Dia basuh tak sempurna, semayang buat ibadat tak sah. Basuh tak sempurna dalam kes ni macam apa? Macam mana kata tak cuci je. Mocik kena pakaian nak semayang. Benda pun basuh benda tu tak cuci. Maknanya tak cuci ni dari segi kain. Halal-balai tu. Level-level lah basuh. Pakai kencing. Dia tidak cuba sedia upaya untuk membasuh. Maksud gitu lah. Bukan mana kata kita basuh
Kalau melainkan orang yang sila-sila terbau yang penyakit tu kan, itu tak puas. Dia basuh, nak semayang dia basuh, betul tu dia semayang. Ini masalah basuh gitu-gitu tapi masih keluar benda tu. Jadi dia bawa sampai dalam semayang dan sebagainya, sentiasa dalam dan dalam keadaan yang diketahui lah. Kemudian wa amma hadza fa kana yamshi bin namimah. Jadi yang seorang ni pasal kencing, yang seorang ni adalah dia berjalan dengan namimah. Maksud berjalan dengan namimah ni sentiasa duk mengumpat. Yu'azzaban, dia azab juga. Dalam di luar pun mengumpat, duduk dalam rumah pun mengumpat, dalam Facebook pun mengumpat lagi. Kita kalau kita tengok dalam Facebook kan, kadang-kadang kita kalau hak benda yang baik untuk kata baik tu tak ada masalah kan. Itu pun kena pati dia. Sebab dalam Facebook tu dia umpama macam diary kita. Jadi orang tahu apa kita ni pun semua kan. Lepas tu nak update tu kena jaga ni sampai cerita kita buat apa daripada pagi semua orang baca. Jadi tak sesuai lah setengah-setengah tu. Jadi dalam masalah kencing dengan namimah ni, dua benda yang dititik beratkan oleh Nabi SAW untuk kita jaga. Maka antara dosa besarnya adalah mengumpat, kata mengata di belakang. Itu adalah perbuatan yang terlarang dan merupakan dosa besar. Ini hadis yang Rasulullah letak pokok atas kubur. Untuk takhfif dalam hadis yang cerita, dalam hadis ni tak ada tak. Okay, baik. Babu ma jaa fi nadhi baulil gulami qabla an yat'am. Percik, nadhi ni percik kencing daripada budak lelaki yang belum makan makanan yang asin. Contoh budak anak kecil ya, belum 2 tahun lah, masih menyusu, tak makan benda lain. Tapi timbul sekarang ni budak tu dah tak menyusu daripada susu ibu. Dia menyusu daripada susu tepung. Susu lembu. Susu tepung. Jadi masalah tu dia ada tampak benda asing lah kan. Benda-benda asing. Kalau dulu adalah daripada susu ibu. Jadi hadis yang berbunyi an Ummi Qais bin Mihsan qalat dakhaltu bibni li ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'kul at-ta'am fabala alaihi fada'a bima'in farashahu alaihi. Dia masuk dengan anak dia jumpa Nabi SAW. Anak dia kata tak makan lagi lah makanan-makanan lain, hanya minum susu. Fabala alaih, maka anak dia kencing. Kemudian Nabi minta da'a, Nabi minta bima'in farasha, Nabi ayam, kemudian Nabi percik saja. Itu hadis yang kata air kencing budak lelaki yang belum makan makanan yang lain selain daripada susu ibu, maka apabila dia kencing hanya kita membasuh dengan percikan air saja, tidak kepada bayi perempuan. Sebab apa? Bayi perempuan kena basuh. Ini adalah orang kata apa? Orang kata apa ni? Apa gender? Dia kata boleh sebab apa perempuan kena basuh, lelaki kena percik je. Jadi ulama jawab, bayi walaupun perempuan ni, walaupun bayi, tapi struktur kejadian Tuhan terhadap tubuh badan dia adalah berbeza. Sebab dia banyak benda-benda yang boleh menyebabkan terjadinya najis. Anggota dalaman dia beza sikit dengan lelaki. Sebab tu lelaki adalah ringan. Jadi orang perempuan tahulah macam mana. Qala Abu Isa wa qawlu ghairi wahid min ahli al-'ilm min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahum misli Ahmad wa Ishaq qalu yundahu baulul ulam wa yusalu baulul jariyah. Dia kata semua ahli ilmu kata
dipercik ke atas bayi lelaki dan dibasuh pada bayi perempuan. Apa sebabnya? Seperti yang kita cerita tadi, ulama kata dia struktur tubuh badan lelaki itu adalah beza dengan tubuh badan perempuan. Itu satu pendapat ulama. Yang kedua, dia kata sebab orang perempuan ni kencing dia tu lebih keras, lebih pekat daripada orang lelaki. Itu pendapat yang kedua lah. Kemudian dalam masalah nak basuh bayi lelaki ni dengan bayi perempuan ni, khilaf ulama pula. Ada yang kata dua-dua kena basuh, tak boleh, dia tak kira. Ada yang kata bayi lelaki dipercik, bayi perempuan dibasuh. Ada yang kata dua-dua kena basuh. Itu beza lah. Tapi yang terpilih bayi lelaki dipercik, bayi perempuan dibasuh. Itu yang terpilih. Tapi kena ingat, sebelum dia makan benda-benda yang lain. Adapun susu tepung, maka kita kena tengok dia campur tak susu tepung. Kalau air kosong, kira campur kan? Belum, kalau aku tahu. Dia kata selain susu ibu kan? Sebelum kita beri budak minum air kosong, kira selain susu ibu kan? Air kosong pun tak ada makan apa kosong lah. Bukan ada benda asing pun. Oh, dia kira minum, bukan makan lah. Okey. Dan hadis yang terakhir, babun ma jaa fi baulin ma yukalu lahmu. Ni hadis ni Nabi bunuh bala qisas terhadap, kita baca dulu. Hadis yang berbunyi anna nasan, satu gerombolan manusia min Urainah, daripada Badawi Urainah ni, qadimul Madinah fajta'uha. Jadi depa ni, kawasan depa ni kemarau, tak ada makanan. Kemudian dia mai kepada Madinah dengan keadaan tubuh badan yang kering. Dia minta makanan kepada Nabi SAW. Nabi pun bagi makan. Bila bagi makan tubuh badan sihat. Bila sihat, keadaan cuaca Madinah tu fajta'uha tu, suasana tak sesuai dengan mereka semua demam, sakit apa semua. Hal lain semua sihat. Jadi mereka minta kepada Nabi, mereka tak sesuai. Mereka nak minta lah kepada Nabi tu benda yang boleh ubat mereka di tempat lain. Kemudian fa ba'asahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ibilil as-sadaqati. Jadi Nabi suruh mereka pergi ke kawasan Nabi ternak ibil yang hasil daripada zakat. Ibil unta. Jadi unta, Nabi suruh mereka pergi situ. Nak ubat sakit apa? Jadi bila mereka sihat tubuh badan, mereka masuk Islam lah, duduk di Madinah. Tapi cuma suasana tu tak selesa kan. Washrabu, Nabi kata washrabu, minum min albaniha, minum susu unta. Susu unta untuk ubat penyakit. Siapa makan susu unta tu dia buang lebih benda-benda yang kotor dalam badan. Ini hadis Nabi. Dapat kan susu unta? Dapat sini kena cari. Mana? Boleh benda form. Boleh. Kalau benda form. Kadang-kadang kita sakit benda-benda dalam badan, kita minum susu unta. Mana ada dia? Ini hadis Nabi. Ada orang kata beli tanah kat Terengganu. Tapi susu unta ni panas. Dia unta daging dia pun panas sikit. Okey, Nabi kata bukan saja minum susu unta. Wa abwaliha, minum keringat kencing dah. Minum yang kencing. Jadi minyak kencing saja. Macam mana? Maka ulama ambil istimbat daripada hadis ni. Dia kata kalau benda tu boleh mengubati, maka walaupun najis boleh mengubat, boleh ubat. Ni ayat kencing unta najis kan? Tapi bila kena depa demam, sakit, tak ada cara lain nak ubat, Nabi suruh minum ayat kencing. Ini dah khilaf ulama ni, sama ada ayat kencing tu binatang yang halal dimakan tu najis tak najis. Ulama khilaf tak?
Jadi kesimpulannya bahawa kalau benda tu boleh mengubati, oleh kerana darurat, kita boleh ambil untuk ubat. Mana dari ini? Hadis dia, Ishrabu min albaniha wa abwaliha, minum susu, minum yang kecil. Tapi bila Nabi dah bagi minum susu, mereka tubuh badan sihat pun semua kan. Unta Nabi lebih kurang mengikut pendapat ulama tu dalam 12 ekor harta zakat. Jadi bermakna juga ulama kata zakat ni, minum susu unta tu boleh untuk orang yang miskin macam mereka tu ni, boleh kita keluar zakat daripada susu unta. Walaupun susu unta boleh mereka makan sebab mereka miskin. Macam Sebenarnya orang keluar zakat tu kena orang miskin. Orang kaya takkan ambil zakat lagi. Kan duit banyak, saya sampai puluh-puluh ribu rumah besar tiba-tiba nak ambil duit zakat lagi, tu teruk sangat kan. Tak tahu, saya tak sebut nama. Faqatalu ra'iya Rasulullah SAW. Dah mereka ambil, mereka sihat, mereka tamak, mereka bunuh pengembala unta Nabi. Mengikut pendapat ulama, cerita ulama, mereka bukan bunuh saja, mereka kat tangan dia dulu pula, mereka kat kaki dia, kemudian mereka potong lidah dia, pacak. Mereka dapat siap berdaah buat ni. Mereka ambil unta Nabi. Kemudian wastaqul ibil, curi unta. Wartaddu anil Islam, istihar keluar Islam, murtad, buat lari unta Nabi. Dan Nabi dalam riwayat kata Nabi utus 25 orang pemuda yang gagah-gagah pergi cari dia. Pergi cari dapat. Bila dapat, fa'utiya bihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa mai kepada Nabi di Madinah. Faqata'a aydiyahum wa arjulahum min khilaf. Nabi potong tangan depa berserang-serang. Marahlah. Depa buat sampai tu potong lidah. Nabi potong tangan depa, potong kaki. Wa samara a'yunuhum, ambil besi panas cucuk mata. Sebab depa buat macam tu kat ranam penggembala Nabi. Lepas tu curi harta zakat, murtad pula. Kemudian lepas tu Nabi buat wa alqahum fil harrah, buang mereka di tengah padang pasir. Dalam cerita bila buang tu, duk mangkak tu, mata tak nampak, kaki tak boleh berjalan. Dia serondai tu, serondai mana kata dengan mulut. Duk cari ayak, cari makanan dahaga kan. Sampailah dah mati gitu. Diceritakan serondai. Serondai tak serondai. yang ni bukan wuduk kan? Ini kisah. Sos. Serondai tak serondai? Apa tak tahu serondai? Serondai. Bukan mengapa? Mengisut juga lah. Bukan mengisap. Nyodok-nyodok lah. Menyodok. Bukan menyodok. Apa? Macam babi kan? Saya bahasa Kedah ni. Nyodol-nyodol. Menyodol. Menyodol. Babi sungguh. Jadi sampai keadaan tu kala Anas berkata, Anas ni adalah keadaan Nabi. Anas kata kuntu ara ahadum. Anas tengok salah seorang daripada yang tadi tu, yakadul arda bifihi hatta matu. Sampai depa nak dahaga ayak ni minta tolong semua, tak ada mata buta, menyondai-nyondai di tanah tu cari ayak sampai depa mati. Itulah keadaan balasan. Hukumnya adalah qisas terhadap orang yang merosakkan harta orang lain, bunuh orang lain. Jadi dahlah Nabi berubat mereka, bagi makan. Kemudian mereka curi pula. Bukan curi saja, bunuh kawan tu. Bunuh tu bukan kata bunuh takat orang kata apa, tibai ke apa, tikam semua tak. Kerat kaki, kerat tangan dia, kerat lidah dia pula. Itu yang Nabi marah. Jadi dalam hadis ni kesimpulannya kita boleh ambil satu, mana kata kalau ada sakit boleh minum susu unta. Kalau sakit darurat sangat, tak ada ubat lain yang boleh mengubat melainkan benda yang najis, maka kita boleh ambil di kadar dia saja. Yang ketiga, perbahasan ulama, adakah bila binatang tu halal dimakan, adakah najis dia juga seperti tahi dan kencing dia tu halal? Itu khilaf di kalangan ulama. Yang ketiga, kalau harta zakat, contoh unta tu adalah zakat, maka
susu dia pun dikira zakat, boleh keluar kepada fakir miskin. Dan kalau orang melakukan pembunuhan tanpa ada sebab, maka qisas mesti dibayar. Kena qisas. Sebab tu Nabi potong tangan, potong kaki. Yang susah nak cari contoh masa Rasulullah ialah hudud kan. Hudud yang dilaksanakan oleh Rasulullah sendiri. Kisah saja. Qisas lah. Ini dalil lah. Okey. Wa huwa qawlu aksari ahli ilmi qalu la ba'sa bi baulin ma yukallahu. Jadi najis tak najis? Benda yang boleh dimakan ni, awal mereka ni, adakah najis kencing dia, taik dia? Jadi setengah ulama kata tidak mengapa kencing dan najis dia sekiranya haiwan itu boleh dimakan untuk berubat lah. Okey, kita berhenti dulu. Nanti pada yang akan datang kita bicara tentang wuduk yang minarih. Ini mana kita kalau terkentut lah, apa hukumnya? Ustaz nak tanya pasal bab makan ke Ustaz? Kalau ikan dalam ikan je Ustaz, boleh makan? Boleh. Ya. Nama kata saja ikan boleh makan. Maksudnya kalau kita masak ikan tu, kita masak tanpa buang siang apa boleh? Macam lembu lah. Kita sembelih lembu, tiba-tiba dalam perut dia anak dia mati. Jadi anak tu dikira sebagai sembelih selepas kita sembelih mak. Boleh makan, tak ada sembelih kan? Kecuali lah kalau anak tu hidup. Anak tu dia anak sembelih lah kan? Kalau mati dia kena sembelihan mak dia, maka sah. Itu yang okey. Wallah subhanahu wa ta'ala. Okey, sebelum habis ada satu lagi Suhaib tanya hadis ni kan tentang hudud tadi. Wa ma'na qawlihi wal juruh haqisas dalam Quran tu diriwayatkan daripada Ibn Sirin, dia kata innama fa'ala bihim Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza qabla an tanzilal hududah. Jadi Nabi melaksanakan hukum kisah tadi kepada Badawi yang melakukan kerosakan ke atas sahabat Nabi tadi tu. Dia kata sebelum diturunnya ayat tentang hudud. Jadi Nabi lakukan benda tu sebelum turun ayat hudud. Mana-mana kata Al-Quran, sebab Al-Quran zaman Nabi itu diturun munjaman, yang ni pencak-pencak berdasarkan peristiwa sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi kita ucapkan Allah khairan jazak kepada Ustaz atas penyampaian beliau ini. Ada apa-apa soalan sebelum kita? Okey, kalau tak ada kita sambung depan lah. Hari, masa dan tempat yang sama. Jadi kita tangguhkan majlis dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada makan dulu sikit kalau nak habis-habis. Kita nak umum.